Kita pergi kepada fatwa yang kedua. Ibn Taymiyah memfatwakan boleh bunuh orang yang menyaringkan lafaz niat. Menyaring ni maksudnya dia baca lafaz niat kuat. Fatwa ni sebahagian daripada pelajar-pelajar Malaysia di Al-Azhar telah guna dan letak di Facebook. Dia kata, ini Ibn Taymiyah bukti pengganas, lafaz niat kuat pun boleh bunuh. Saya kata tunggu kejap, kita baca fatwa Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata Alhamdulillah. Dia jawab soalan. Mula dia jawab dengan Alhamdulillah. Mengeraskan suara dengan lafaz niat tidaklah disyariatkan di sisi salah seorang daripada para ulama Islam, dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dan tidak pernah dilakukan oleh salah seorang pun daripada khulafa ar-rasyidin dan sahabat-sahabat dan golongan salaf daripada umat ni dan imam-imam. Sesiapa yang mendakwa ia adalah daripada agama Allah dan mengatakan ia adalah wajib, maka wajib untuk kita memperkenalkan dia dengan hukum Islam dan syariat dan minta dia bertaubat. Jika tidak, kalau dia masih berkeras, maka hendaklah dibunuh. Itu jawapan Ibn Taymiyah. Saya kata, kita bila baca jawapan, tak baca soalan, ni masalah. Kebacalah soalan dulu. Soalan yang ditanya pada Ibn Taymiyah apa dia? Soalan yang ditanya Ibn Taymiyah, orang duduk solat dalam masjid jemaah, dia baca lafaz niat dengan kuat macam imam baca Fatihah, sehingga mengganggu saf. Soalan dia panjang. Soalan dia mengganggu orang sekeliling sehingga orang jadi tak khusyuk, orang terganggu. Bila ditegur, dia kata, "Tak, ni wajib. Yang ni wajib." Dan dia kata, agama berdasarkan hawa nafsu aku, bukan berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Apa kita nak hukum pada orang macam ni? Tuan, baca Quran. Kita baca Quran kuat-kuat dalam masjid sampai orang tak boleh nak solat. Apa hukum? Dilarang kan? Berdasarkan hadis Abu Laud. Itu baca Quran. Yang ni lafaz niat. Tapi Ibn Taymiyah mengaku, dia kata, lafaz niat semata, maksud melafazkan dalam suara yang rendah. Yang ni ulama beza pendapat, pilihan dia tidak ada lafaz niat dalam solat. Tapi menjaharkan, maksud baca kuat sehingga orang lain terganggu, yang ni masalah. Dan Ibn Taymiyah tak fatwa bunuh terus. Dia kata hendaklah diajar dia berkenaan dengan syariat. Bagi tahu dia syariat ni mesti berdasarkan kepada Quran Sunnah, bukan berdasarkan pada hawa nafsu kau. Bila mana dia asar, bila mana dia bertegah, kata agama ni ikut suka aku lah. Siapa yang kata agama berdasarkan kepada ikut suka dia, berdasarkan kepada nafsu dia, memang kafir lah. Memang kafir. Hukuman kafir pada zaman dulu bunuh siasatan, bunuh kerana politik pada zaman tu. Kita boleh bincang lagi lah hukuman murtad tu kan. Jadi kita kena faham soalan yang ditanya, dan kita kena faham subjek fatwa tu Ibn Taymiyah tengah bercakap pasal apa. Maka sebab tu saya kata, kalau ada orang yang nak kaitkan Ibn Taymiyah dengan keganasan, mungkin mereka silap faham kerana mereka jarang baca kitab Ibn Taymiyah, ataupun kerana mereka ini benci kepada Ibn Taymiyah, maka salah orang lain, kesalahan itu diletakkan di atas bahu Ibn Taymiyah. Salah orang salah faham baca fatwa Ibn Taymiyah, yang salah Ibn Taymiyah, padahal yang salah tu orang yang baca. Macam mana Khawarij salah baca Quran sehingga menjadi pengganas, takkan kita nak salahkan Quran, salahkan Khawarij, kerana ahli sunnah pun pakai Quran juga. Begitu. Baik. Ibn Taymiyah berfatwa untuk memusuhi orang kafir yang baik. Ini salah faham. Orang yang musuh pada Ibn Taymiyah gunakan fatwa ni untuk kata Ibn Taymiyah menyemai kebencian kepada orang kafir. Walaupun orang kafir tu baik, mesti musuhi orang kafir. Maka dia bawa kata-kata Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata apa? Liya'lam wa liya'lam anna al-mu'min tajibu muwalatuhu wa in zalamaka wa'tada 'alaik, wal kafir yajib mu'adatuhu wa in a'taka wa ahsana ilaik. Orang mukmin itu mestilah dicintai, mestilah dibantu, walaupun dia menzalimi kamu, walaupun dia itu melakukan kemelampauan terhadap kamu. Tapi orang kafir itu mesti dimusuhi.
walaupun dia buat baik kepada kamu, walaupun dia memberikan kepada kamu. Wah, dia kata, tengok, ini kalau ada jiran kafir, musuh dengan dia, guna fatwa Ibn Taymiyah. Salah faham. Tuan-tuan, bila kita baca fatwa, kita kena faham perkataan yang ulama guna. Perkataan yang Ibn Taymiyah guna, mualah dan muadah. Apa maksud mualah? Mualah bermaksud wali, maula. Ya Allah Ta'ala kata, jangan ambil orang kafir sebagai wali-wali. Wahai orang Islam, jangan ambil orang kafir sebagai wali. Apa maksud wali? Maksud wali ni ialah kekasih yang kita sokong penuh. Kekasih yang kita sokong penuh, kita bagi kecintaan yang mutlak. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah tu kekasih dan kita cinta Allah itu mutlak. Tu maksud wali. Jadi Ibn Taymiyah dia kata, orang Islam ni walaupun dia jahat, tapi kita kena kasih kat dia kerana dia mukmin. Kita kena dakwah dia, kita kena nasihat dia. Tapi orang kafir kita kena benci. Bukan maksud musuh tu pergi bunuh, tak, benci kekufuran dia. Mana boleh kita cinta kekufuran dia kerana kita Muslim, tapi dia sebagai human being, sebagai insan, kita kena buat baik kepada dia. Sebab itu Ibn Taymiyah memfatwakan wakaf untuk orang kafir boleh. Kita wakaf, manfaat, kita kata wakaf ni saya wakaf untuk harta ni, saya wakaf, manfaat dia saya nak bagi pada orang kafir. Ibn Taymiyah kata boleh. Maka fatwa yang disalahfahami sangat bahaya. Dia tak faham perkataan muadah tu. Dia ingat musuh tu maksud pergi ambil pisau pergi bunuh. Tak, benci. Maksud muadah, bencikan kekufuran, bukan bencikan batang tubuh. Bencikan kekufuran yang ada. Bila mana dia buat benda syirik, maka kita sebagai orang Muslim takkan nak reda. Itu maksud fatwa Ibn Taymiyah. Baik. Maka sebab tu saya kata, kalau ada orang yang nak kaitkan Ibn Taymiyah dengan keganasan, mungkin mereka silap faham kerana mereka jarang baca kitab Ibn Taymiyah, ataupun kerana mereka ini benci kepada Ibn Taymiyah, maka salah orang lain, kesalahan itu diletakkan di atas bahu Ibn Taymiyah. Salah orang salah faham baca fatwa Ibn Taymiyah, yang salah Ibn Taymiyah, padahal yang salah tu orang yang baca. Macam mana Khawarij salah baca Quran sehingga menjadi pengganas, takkan kita nak salahkan Quran, salahkan Khawarij, kerana ahli sunnah pun pakai Quran juga. Begitu. Baik.